Taman perumahan kita, mereka berada dalam kawasan flat perumahan kita. Kita ada isteri, kita ada anak, kita ada anak-anak gadis. Semua ini akan jadi ancaman kepada keluarga kita. Anak-anak gadis kita, anak-anak kecil kita terpaksa berkongsi lift dengan warga asing. Kita tak tahu dia orang ini siapa. Dia orang ini penyamun, perompak, pencuri, kita tidak tahu. Sebab kita tidak boleh cek dokumen dia orang. Sebab itu jangan beri dah sama sekali. Jangan ada toleransi. Jangan berikan peluang. Terus buat laporan polis. Buat laporan polis berdasarkan ancaman mereka ini berada dalam negara kita. Kalau hanya pergi buat laporan polis, kata kita buat laporan polis, kita bagi tahu warga asing ada dalam flat, polis tak akan ambil tindakan, tuan-tuan. Polis tak akan ambil tindakan. Polis akan bagi tahu ini masalah immigration. Ini masalah immigration melibatkan warga asing. Bagaimana polis nak ambil tindakan? Kita perlu buat berdasarkan ancaman. Memang ancaman. Sebab PDRM ada melibatkan jenayah. Ada bahagian dalam PDRM melibatkan satu bahagian pencegahan jenayah. Apa maksud pencegahan jenayah? Perlu ambil tindakan sebelum berlakunya jenayah. Buat laporan ini, tuan-tuan. Seluruh negara buat laporan ini. Nampak warga asing ada dalam kawasan perumahan, buat laporan kepada PDRM melibatkan ancaman mereka ini berada dalam negara. Kita tidak selamat. Anak-anak kita tidak selamat. Anak-anak gadis kita tidak selamat. Semua kita tidak selamat. Sebab mereka ini kita tidak tahu daripada mana asal datang mereka ini berada dalam negara kita. Buat, tuan-tuan. Dan saya nak bagi tahu lagi. Saya nak kongsi lagi, tuan-tuan. Sebab ada di negeri-negeri di bawah PBT telah keluar surat perkeliling. Warga asing tidak boleh tinggal, tidak boleh duduk dalam kawasan perumahan, dalam kawasan flat, dalam kawasan taman bersama-sama dengan rakyat tempatan. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab itu sebelum ini, kalau ada ketetapan, kalau ada surat perkeliling daripada agensi, daripada jabatan kerajaan, daripada PBT, sebelum ini rakyat tempatan akan diam. Sebelum ini rakyat tempatan tidak akan ambil peduli. Rakyat akan senyap. Dan apabila rakyat senyap, ada arahan daripada negeri, ada arahan daripada kementerian, ada arahan daripada kerajaan, tetapi tidak diambil tindakan penguatkuasaan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Dalam masa yang sama, tidak ada apa, tuan-tuan. Rakyat akan senyap. Perkara ini tidak akan berlaku, tuan-tuan. Perkara ini akan senyap. Senyap sahaja. Okey? Perkara ini akan senyap sahaja, tuan-tuan. Undang-undang, arahan dah keluar, surat perkeliling dah keluar, tetapi tindakan tidak diambil. Bila tindakan tidak diambil, rakyat senyap. Bermakna pendatang haram, warga-warga asing ini akan selesa tinggal dalam negara kita. Sekarang ini, tuan-tuan, sekarang apabila kita mula bangkitkan isu ini, kita dah fahamkan rakyat Malaysia, kita dah bagi penerangan, penjelasan, kita bangkitkan kesedaran di kalangan rakyat Malaysia bahawa undang-undang ini telah ada, surat perkeliling ini telah dikeluarkan, PBT telah keluarkan surat perkeliling bahawa warga asing tidak boleh tinggal dalam kawasan perumahan rakyat. Bila kita lihat mereka ini tinggal, mereka ini ada, mereka ini duduk bersama-sama dengan kita, satu unit flat, mereka duduk 10, 12 orang, satu rumah teres, mereka tinggal 20, 30 orang. Apa yang kita perlu buat? Ambil alamat rumah itu, telefon balai, pergi report, bagi tahu bahawa ini adalah ancaman kepada rakyat, lambakan warga-warga asing di dalam kawasan penempatan penduduk. PDRM kena ambil tindakan. Dan Jabatan Tenaga Kerja di bawah Kementerian Sumber Manusia perlu ambil tindakan, perlu saman majikan ini. Perlu compound, perlu saman majikan ini. Melibatkan satu kepala, tuan-tuan. Boleh kena saman. Kalau ada 20 orang, 20 saman. Ini perlu. Rakyat madani, rakyat yang perlu cek dan balance bagi pentadbiran kerajaan. Tuan-tuan, kalau ini yang berlaku, ini yang kita buat, rakyat bangkit, rakyat bersuara, percayalah. Pihak berkuasa, pihak kerajaan tidak akan berani melindungi warga-warga asing.
warga-warga asing, Alibaba lesen, warga-warga asing, pendatang haram dalam negara kita tidak akan berani lindungi mereka sama sekali. Ini kuasa rakyat, ini hak kita sebagai rakyat. Kita buat laporan. Undang-undang dah ada, kita buat laporan. Undang-undang dah ada, kita check and balance bagi tekanan. Ini tuan-tuan. Sebab itu saya minta seluruh rakyat Malaysia bangkit, berikan kerjasama dengan kerajaan. Jangan kita malas lagi, jangan kita buat tak peduli, jangan kita buat pentingkan diri kita. Kita kena ingat, kalau kita tidak bersuara sekarang, kalau kita tidak ambil tindakan sekarang, lagi 10 tahun, 15 tahun, anak cucu kita akan merempat dalam negara kita sendiri. Kita tak nak tengok tuan-tuan anak cucu kita merempat. Kita tak nak tengok tuan-tuan warga-warga asing yang datang sebagai kuli, yang datang bekerja di sektor 3D, selepas itu menjadi tauke dalam negara kita sendiri, dan mereka di belakang kita, mereka menghina rakyat tempatan, sedangkan rakyat tempatan memberikan peluang kepada mereka. Rakyat tempatan mempunyai jiwa dan hati yang baik, yang ikhlas, berikan mereka peluang bekerja dalam negara kita. Tetapi apa yang mereka buat? Mereka hina kita di belakang. Ini jangan jadi tuan-tuan. Ini mereka hina kita. Sekarang kita dah boleh lihat bagaimana mulut-mulut tak guna pendatang-pendatang haram ini. Bagaimana kita boleh lihat pendatang haram ini membiarkan anak-anak hybrid dalam negara kita. Dan golongan-golongan hybrid ini, mereka bukan mempertahankan rakyat tempatan. Mereka bukan mempertahankan rakyat Malaysia. Mereka bukan bersuara mempertahankan hak rakyat tempatan. Tetapi golongan-golongan hybrid ini tuan-tuan, kita dah buktikan secara lapangan, mereka ini sebenarnya mempunyai jiwa untuk mempertahankan keluarga sebelah bapa mereka yang datang sebagai warga asing menetap dalam negara kita, melahirkan mereka. Dan mereka ini berbinkan si bapa tetapi berketurunankan si mak. Ini anak-anak hybrid dalam negara kita. Mereka ini nak mempertahankan negara, tidak tuan-tuan. Mereka tidak ada jiwa pertahankan negara. Mereka ini, terima kasih Saudagar Burger subscribe kepada kita. Dan siapa yang nak subscribe, boleh subscribe akaun ini. Kita ucapkan terima kasih. Dan siapa yang telah berikan gift dan sedang berikan gift ini, saya ucapkan terima kasih kerana berkongsi rezeki di awal pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki insya-Allah, dan kira perkongsian rezeki ini sebagai amal yang soleh di akhirat kelak insya-Allah. Anak-anak hybrid